Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada perkongsian tazkirah Muklimah hari ini, Muklimah nak sentuh tentang bulan Muharram. Kita masih berada di bulan Muharram, iaitu kita sekarang berada 15 Muharram 1443 Hijrah. Jadi bermaksud sudah 1443 Hijrah Rasulullah dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah di atas perintah Allah. Jadi Allah perintah Rasulullah dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, jadi ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 53 tahun. Okey. Bila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah wafat di Madinah pada umur 63 tahun. Jadi 63 tahun tolak 53 tahun bermaksud Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi di antara Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah, yang manakah lebih mulia? Okey, tempat di antara Mekah dan Madinah, tempat manakah yang lebih mulia? Jadi jumhur ulama beritahu di antara Mekah dan Madinah adalah Madinah lebih mulia daripada Mekah. Kerana tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Madinah Munawwarah, Madinah adalah tempat yang diberkati, tempat yang mulia kerana apa? Kerana adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah telah meninggalkan kita selama 1443. Kalau nak tahu umur Rasulullah, 1443 kamu tambah 53. Ya, sebab 1443 tu adalah tahun hijrahnya Nabi. Jadi kalau kita nak tahu umur Rasulullah sekarang ni berapa, 1443 tambah 53. Okay, walaupun telah lebih 1000 tahun yang lampau Rasulullah meninggalkan kita, tapi sebenarnya Rasulullah hidup bersama kita. Rasulullah hidup bersama kita. Rasulullah hayyun fi qulubina. Rasulullah ada di dalam hati kita. Rasulullah menjawab salam kita. Okey. Setiap hari, setiap saat, setiap masa, setiap detik, semua manusia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Yang mana kita tahu rukun solat, rukun qauli, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan berselawat kepada Rasulullah di dalam solat, maka dia telah meninggalkan salah satu rukun solat dan menyebabkan solat dia batal. Okey, jadi di dunia ni, dalam azan setiap saat di atas muka bumi ni pun kita sebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang nak masuk Islam pun, kalau dia hanya mengiktiraf Allah itu Tuhan dia, tapi dia tidak iktiraf Rasulullah, Nabi Muhammad itu Nabi dia, maka Islam dia tidak sah. Macam mana lafaz sirah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi hijrah ni adalah perintah Allah. Okay, hijrah adalah perintah Allah. Jadi setelah Nabi sampai ke Madinah, tidak ada lagi hijrah selepas hari itu, selepas peristiwa itu. Tapi hijrah kita sekarang adalah hijrah daripada hijrah apa? Hijrah menentang hawa nafsu, jihad menentang hawa nafsu. Hijrah kita sekarang ni adalah hijrah daripada hijrah meninggalkan perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Okay, Allah bagi kita akal. Setiap orang Allah bagi akal. Akal ni boleh fikir yang mana baik dan yang mana buruk. Fitrah kejadian asal manusia pun, fitrah kejadian asal manusia ni suci dan bersih. Jadi Allah bagi kita akal untuk kita
boleh bezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi jika sebelum ni kita solat tak cukup, kita solat tak cukup 5 waktu, bila dah masuk tahun baru ni, kita kena berazam, kita kena berniat, berazam betul-betul untuk solat cukup 5 waktu. Jika sebelum ni kita pakai seluar pendek, contoh lelaki pakai seluar pendek, bila masuk tahun baru ni kita berazam untuk tutup aurat dengan sempurna. Perempuan juga sebelum ni kita keluar rumah tak pakai tudung, ataupun kita di dalam rumah ada abang ipar, ada sepupu, kita tak tutup aurat. Jadi lepas masuk tahun baru ni kita berazam untuk tutup aurat dengan sempurna. Kita tutup aurat dengan sempurna. Jadi kita berhijrah kerana apa? Kita berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana untuk dapatkan istiqamah? Macam mana untuk dapatkan cukup solat 5 waktu? Macam mana nak dapatkan kita punya penghijrahan yang betul ni? Kita kena berhijrah kerana Allah. Kita berhijrah kerana Allah. Kita buat sesuatu perkara kerana Allah. Kita solat kerana Allah. Kita pakai tudung kerana Allah. Kita baca Quran, kita buat perkara yang baik, kita niatkan semua kerana Allah. Sebab apa? Sebab jika kita beribadah kerana manusia, perkara itu akan jadi sekejap saja. Kamu solat kerana mak ayah kamu, jika mak ayah kamu tak suruh kamu solat, kamu tak akan solat. Jika kamu pakai tudung kerana mak ayah suruh, kalau mak ayah tak suruh kamu pakai tudung, kamu tak tutup. Maksudnya, kita masih beramal kerana makhluk, kerana orang, kerana mak ayah. Tapi kalau kita beramal, kita beribadah kerana Allah, mak ayah ada ke, mak ayah tak ada ke, mak ayah suruh ke, mak ayah tak suruh ke, kita tetap solat, kita tetap menutup aurat. Jadi kita kena berhijrah daripada kegelapan kepada cahaya. Kita kena berhijrah daripada perkara yang buruk kepada perkara yang baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita buat semua amalan kerana Allah, maka di situ akan datang istiqamah. Macam mana kita nak istiqamah ni? Kita minta tolong dengan Allah. Sebelum ni Mu'alimah dah kongsi yang Rasulullah ajar pada Sayyidina Mu'az. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas solat kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca 3 kali. Kita minta supaya Allah bantu kita untuk berzikir kepada Allah. Kita nak buat apa-apa perkara, kita kena minta tolong dengan Allah. Kita nak buat apa perkara, kita kena minta tolong dengan Allah. Walaupun dalam ibadat apa sekalipun, kita nak berzikir, kita nak baca Quran, kita nak tutup aurat, kita nak solat, awal waktu kita nak buat apa perkara, kita kena minta tolong pada Allah. Supaya Allah bimbing kita, supaya Allah pilih kita untuk jadi hamba dia yang benar-benar hamba. Siapa yang menyembah makhluk, maka dia akan jadi hamba makhluk. Siapa yang suka pada makhluk, dia akan jadi hamba pada makhluk. Siapa yang suka pada perempuan, dia akan jadi hamba perempuan. Siapa yang suka pada dunia, maka dia akan jadi hamba pada dunia. Tapi siapa yang suka pada Allah, maka dia akan jadi hamba pada Allah. Siapa yang menyembah Allah, maka siapa yang suka pada Allah, dia akan jadi hamba Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga Allah kurniakan kita istiqamah dalam beramal. Semoga Allah kurniakan kita istiqamah dalam ketaatan. Semoga Allah kurniakan kita kekuatan. Kekuatan di dalam beramal, kekuatan di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita dah berada di akhir zaman. Ulama bagi tahu untuk jaga iman kita, kita kena banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sesat orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya membaca Al-Quran, membaca kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita setiap hari baca Al-Quran, bila kita tinggal satu hari kita tak baca Quran, hati kita akan rasa tak best. Hati kita akan rasa tak kena pada hari itu kalau kita tak baca Quran. Kalau kamu dah biasa tinggal Al-Quran, benda itu perkara itu kemanisan Al-Quran kita takkan dapat. Tapi kalau orang setiap hari dibaca Al-Quran, contoh sebelum tidur dibaca Al-Mulk, dibaca surah Al-Mulk. Jadi bila nak tidur, dia tak baca, dia takkan rasa best. Dia akan rasa tak best lah. Dia rasa tak selesa. Dia kena baca juga surah Al-Mulk sebelum tidur. Macam orang yang sentiasa baca surah Yasin pada setiap pagi.
Siapa yang baca surah Yasin pada pagi selepas subuh, Allah akan mudahkan segala urusan dia di hari tersebut. Banyak surah-surah yang Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita seboleh-bolehnya jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ni akan jadi hujah pada kita di dalam kubur. Al-Quran akan jadi hujah kita pada di akhirat nanti. Okay, semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga masa kita, semoga Allah jaga iman kita, semoga kita semua mati dalam husnul khatimah. Kita tak tahu, tak ada orang yang tahu tahun depan adakah dia masih berpeluang untuk hidup pada tahun depan, masih berpeluang untuk rasa tahun baru pada tahun depan. Hatta untuk esok pun tak ada orang yang tahu esok kita akan hidup. Tak ada manusia yang tahu ajal dia, tak ada manusia yang tahu dia mati bila, tak ada manusia yang tahu dia mati di mana. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Jadi isilah masa kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.